Assalamualaikum, saya Nurul Amisha Anis binti Abdul Aziz akan membentangkan tajuk 6.2 pantulan dalam penuh. Okey, dalam subtopik 6.2 pantulan dalam penuh, yang pertama kita kena tahu apa tu pantulan dalam penuh. Okey, maksud dia pantulan lengkap suatu sinar tuju di sempadan antara dua medium apabila sinar cahaya itu di dalam medium dengan indeks biasan yang lebih besar. Okey, yang kedua, kita kena tahu macam mana pantulan dalam penuh berlaku. Pantulan dalam penuh berlaku apabila cahaya merambat dari medium berketepatan optik tinggi ke medium berketepatan optik rendah dengan sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Maknanya daripada medium berketepatan tinggi ke medium berketepatan rendah. Okey, sekarang ada 3 rajah, tapi yang pertama kita tengok dulu apabila sudut tuju lebih kecil daripada sudut genting. Okey, kita tengok. Apabila sudut tuju kurang daripada sudut genting, sinar dibias menjauhi garis normal. Okey, kita tengok dulu. Sini udara, sini kaca. Ini sudut tuju, sudut biasan. Kita tengok sudut tuju dia kecil daripada sudut biasan. Jadi arah sinar biasan tu menjauhi garisan normal yang ni. Garisan putus-putus ni garisan normal. Lagi satu, sinar pantulan lemah juga dapat dikesan. Okey, mana sinar pantulan lemah? Sini. Ni dia dah bias kan? Tapi akan ada sinar pantulan lemah. Pantulan lemah ni dia cahaya dia tak banyak lah sebab dia lemah kan? Okey, rajah yang kedua menunjukkan apabila sudut tuju sama dengan sudut genting. Okey, apa yang akan berlaku? Tengok. Apabila sudut tuju sama dengan sudut genting, sinar biasan merambat sepanjang sempadan permukaan kaca dan udara. Kita tengok sinar tuju. Sini. Nampak? Dia merambat sepanjang sempadan udara dengan kaca ni. Jadi, ini sudut biasan dia. Lagi satu, sinar pantulan kelihatan lebih terang. Maknanya sudut tuju. Sini sinar pantulan dia lebih kuat lah daripada yang rajah satu. Dan lagi satu, kalau kita tengok dekat sini, sinar biasan dia sudut biasan dia mesti 90 darjah. Ni kena 90 darjah konsep dia. Okey, kita tengok pula untuk rajah yang terakhir, iaitu sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Apabila sudut tuju melebihi sudut genting, tiada sinar biasan. Macam mana tu? Tengok rajah sini. Sudut tuju, nampak? Dia tak ada sinar biasan, nampak? Sinar biasan tak dibiaskan. Tapi, cahaya dipantulkan sepenuhnya ke dalam kaca. Nampak? Cahaya, dia akan berlaku sudut pantulan dalam penuh. Inilah yang kita namakan tadi, sudut pantulan dalam penuh. Apabila sudut biasan tu, apabila sudut tuju melebihi sudut genting. Dia tak ada sinar biasan, cahaya dipantulkan sepenuhnya ke dalam kaca. Okey, sekarang kita nak kenal apa tu sudut genting. Sebab dia tadi kita sebut sudut genting kan? Okey, yang ni kita tengok apa tu sudut genting. Okey, sudut genting atau C. C ni kita selalu gunakan dalam formula lah. Bila nak selesaikan sesuatu tu kita letak sudut genting sebagai C. Ialah sudut tuju dalam medium yang berketepatan optik tinggi apabila sudut biasan dalam medium yang berketepatan optik rendah sama dengan 90 darjah. Okey, kita boleh simpulkan yang sudut genting ni ialah sudut tuju dalam medium berketepatan optik tinggi apabila sudut biasan dalam medium yang berketepatan optik rendah sama dengan 90 darjah. 90 darjah ni sudut dia. Sudut dia mesti 90 darjah. Okey, sekarang kita tengok hubungan antara sudut genting iaitu C dengan indeks biasan iaitu N bagi suatu medium yang berada dalam udara. Tengok formula dia ya. Okey, N iaitu indeks biasan sama dengan 1/sin C iaitu sudut genting. Okay,
sekarang kita tengok fenomena semula jadi pantulan dalam penuh dalam kehidupan seharian. Yang pertama, apabila cahaya putih daripada matahari memasuki titisan air, cahaya itu mengalami pembiasan dan penyebaran kepada warna-warna yang berbeza. Kita tengok yang pertama, cahaya putih. Nampak ni sinaran matahari. Yang kedua, semua warna yang berbeza itu mengalami pantulan dalam penuh pada permukaan dalam titisan air. Sini yang kedua ni nampak. Bila dia dah biaskan, dia akan mengalami pantulan dalam penuh di sini. Dia akan dalam dekat titisan air itulah. Yang ketiga, sinar cahaya yang dipantulkan mengalami pembiasan dan penyebaran sekali lagi apabila bergerak dari air ke udara. Maksudnya dari air ke udara dia akan pantulkan sekali lagi. Jadi warna pelangi dilihat oleh pemerhati. Nampak sini pemerhati ni warna pelangi. Okey, sekarang kita pergi aplikasi pantulan dalam penuh dalam kehidupan seharian. Dia sebenarnya ada 3 iaitu periskop, berprisma, gentian optik dengan pemandu mata jalan. Tapi hari ini saya akan terangkan untuk pemantul mata jalan. Okey, kita tengok. Okey, pemantul mata jalan ni kegunaan dia digunakan untuk tujuan keselamatan pengguna jalan raya pada waktu malam. Sinar cahaya daripada lampu kereta yang memasuki pemantul ini akan mengalami pantulan dalam penuh pada permukaan belakang pemantul. Kita tengok sini. Sini cahaya masuk iaitu dari kereta. Ini pantulan dalam penuh berlaku. Pemantul jalan ni dalam pemantul mata jalan tu dia akan masuk dan ni berlaku pantulan dalam penuh, dia akan mantulkan semula. Sinar cahaya dia akan keluar. Sinar cahaya dari mana? Daripada kereta tadi. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan. Okey, yang pertama tengok contoh dia dah bagi sudut genting sama dengan 42 darjah. Okey, dia suruh kita buat apa? Tentukan indeks biasan kaca itu. Okey, kita mula tulis formula dia dulu iaitu N sama dengan 1 plus sin C. Okey, kita dah tahu yang sudut genting dia 42 darjah. Jadi gantikan saja C dengan 42 darjah. 42 darjah, tekan kalkulator. Dia akan dapat 1.49. Okay, sekarang kita tengok untuk soalan kedua. Dia cakap sebuah berlian mempunyai indeks biasan iaitu 2.42. Hitung sudut genting C bagi berlian itu. Mula tulis formula N sama dengan 1 per sin C. Sin C ni kita pindahkan ke sana jadi darab, jadi N jadi bahagi 1 per N. Kita gantikan saja indeks biasan dia dah bagi. Digantikan 1 per 2.42. Sin C sama dengan 1.242, jadi hasil dia sama dengan 0.4132. C sama dengan C negatif 1 darab 0.132 akan dapat 24.4 darjah. Untuk soalan terakhir, disuruh kes. Kita baca soalan dulu. Satu sinar cahaya ditujukan kepada 2 bongkah prisma. Sebenarnya dia ada 2, tapi saya akan tunjukkan untuk bongkah yang A saja. Lukiskan sinar cahaya di dalam prisma dan sinar muncul jika sudut genting bagi kedua-dua contoh ialah 42 darjah. Okey, kita label dulu 42 darjah ni apa? C. C ni apa? Sudut genting. Okey, ni sinar cahaya dia. Ni sudut ni bukan sinar cahaya, ini sinar 7. Ini sudut 7. Apabila sudut 7 45 darjah, maknanya lebih besar daripada sudut genting. Jadi apa berlaku yang macam tadi darjah tadi dia tunjuk? Tiada sinar biasan. Kalau tiada sinar biasan, dia akan bentuk 90 darjah tu dan pantulan dalam penuh berlaku. Tengok. Sinar 7 dia akan pantul ke sini dan dia akan keluar ke sini saja. Nampak tak dekat sini dia akan bentuk 90 darjah. Dia kena 90 darjah. Apa yang berlaku? Pantulan dalam penuh berlaku. Sinar cahaya keluar secara normal. Ini sinar 7, jadi dia keluar secara normal. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.